guys, bertemu lagi dalam Sembang Serius nombor 2 bersama dengan Abang Kejis. Untuk kali ni Abang Kejis nak share dengan korang tentang topik traffic jam. Tapi Abang Kejis kali ni takkan tercongok dekat sini je. Abang Kejis akan cakap depan-depan kamera tanpa background ni lah. Kali ni Abang Kejis nak lebih kepada sembang dengan korang untuk buka cara pemikiran lah. Abang Kejis rasa dengan apa yang Abang Kejis baca dan Abang Kejis tonton dalam YouTube dengan perkembangan dunia sekarang, benda ni Abang Kejis rasa perlu mendapat pengetahuan yang lebih fokus yang lebih tinggi kepada kalangan rakyat Malaysia. Jadi Abang Kejis rasa benda ni, walaupun sekarang ni Abang Kejis tak mampu nak buat, jadi Abang Kejis harap idea ni, buah fikiran ni yang korang boleh tanam dalam otak korang dan korang boleh renungkan sama-sama supaya negara kita boleh bebas ataupun boleh kurangkan ataupun boleh habiskan, boleh mengubati masalah traffic jam di Malaysia. Bila ada traffic jam, first kali kita punya productivity akan lambat. Sebab orang nak pergi kerja melalui traffic jam, dia akan penat dari segi fizikal dan mental. Jadi kemungkinan dia menghasilkan kerja yang kurang berkualiti, menjadi kurang produktif adalah amat tinggi. Penyampaian barang pula, selalunya contohlah kalau jalan tu tak jam, mengambil masa 10 minit, tapi disebabkan jalan jam mengambil masa 30 minit, iaitu sebanyak 300% kelambatan penyampaian barang. Memang korang nampak 10 versus 30 minit je, tetapi benda tu semua dikira dari segi konteks kemajuan ekonomi. Jadi adalah amat penting untuk kita selesaikan masalah ni dengan cara yang terkini, dengan cara yang moden. Jadi pertama sekali Abang Kejis nak share dengan korang iaitu penggunaan tunnel boring machine dalam menghasilkan terowong ataupun tunnel. Tunnel boring machine ataupun dalam bahasa Melayu mesin penggerudi terowong. Mesin penggerudi terowong adalah sebuah mesin, hanya bentuk dia macam panggil apa? Silinder . So bentuk dia macam silinder, gerudi kat depan. So sambil dia menggerudi dan simpan tanah dalam ruang kosong tu, dekat sekeliling boring machine tu dia tampal konkrit ataupun simen untuk menghasilkan terowong. Jadi cara ni sangat-sangat cekap dan efisien, terutamanya untuk di negara kita Malaysia. Ternyata negara kita berbukit-bukau, ternyata kebanyakan tanah-tanah di negara kita kasar batunya, dan benda ni juga dapat menyelesaikan masalah jalan raya bertingkat. Okey, memang itu salah satu solution sebelum wujudnya tunnel boring machine. Korang boleh cakap itu adalah solution yang paling hebat yang kita boleh tengok. Negara maju, jalan bertingkat, tapi benda tu semua dah lapuk dan ketinggalan zaman. Jadi kita perlukan satu solution yang lebih praktikal. Dan benda seperti lebuh raya bertingkat ni, dia sangat-sangat berbahaya. Contoh, berlaku banyak kemalangan jiwa pun ada. Bila kren jatuh lah, lori terlanggar konkrit lah, terbalik satu palang yang halang tu, benda tu sangat-sangat bermasalah. Kononnya nak mengatasi masalah jam tu, korang buat lagi atas-atas tu, tapi sebenarnya dalam proses nak buat tu sendiri pun ada berlaku jam. Jadi jam tu tak habis-habis dan takkan berkesudahan. Dan dalam proses pembinaan tu, jentera-jentera yang digunakan nak bawa simen-simen yang besar tu, itu pun akan menyebabkan masalah traffic jam. Jadi tunnel boring machine adalah jawapan kepada perkara ni. Okey, memang tak nafi sekarang kos dia agak mahal berbanding dengan kalau kita buat jambatan bertingkat. Tetapi lama kelamaan kalau kita majukan teknologi ni, kita akan dapat pada harga yang murah. Jadi negara kita apa masalah yang tak boleh mengadakan tunnel boring machine ni? Okey, kita ada biji besi, kita ada duit, tapi apa yang kita tak ada adalah teknologi. Jadi untuk orang yang tengok ni, mula daripada masa sekarang, siapa yang mampu, kita at least untuk pihak kebanyakan macam kita mula membaca. At least pada satu hari nanti, kalau lah kita mampu, kita nak selesaikan masalah kesesakan lalu lintas tu, kita akan menggunakan solution iaitu tunnel boring machine. Apa lagi kelebihan tunnel boring machine? First kali, okey, pernah tak korang fikir KLCC depan mata je ni? Korang fikir bila korang tengok dari mata, jarak tu macam 100 meter je. Tapi disebabkan korang kena lalu trafik yang pusing, menghabis masa dekat 10 km. Tapi dengan tunnel boring machine, korang boleh terus direct dan korang boleh buat bertingkat. Dan untuk kerak bumi tu, sementara sampai ke dasar yang panas yang manusia tak boleh tahan suhu dia, adalah sebanyak 40 km. Geng, bangunan paling tinggi dekat Malaysia, dekat dunia pun
baru achieve 1 kilometer kan. Ini 40 kali ganda. Takkanlah kita takkan boleh buat solution ni. Dan sampai tu juga korang tak perlu takkan ada masalah sungai, korang takkan lalu lebuh raya yang tengah ada sekarang. Jadi benda tu banyak manfaat dengan faedah untuk jangka masa panjang. Jadi kita perlu memajukan teknologi boring machine ni, iaitu tunnel boring machine. Yang kedua, solution untuk mengatasi masalah jam adalah dengan menukar office hour kepada masa siap kerja. Okey, tak semua pekerjaan yang sebenar-benarnya bila kita fikir memerlukan staff itu hadir dekat tempat kerja. Betul ke tak? Itu hanya pendapat Abang Kejis. Abang Kejis hanya seorang insan yang biasa. Tapi Abang Kejis ni dapat daripada modul, iaitu daripada syarikat Google, di mana dia bagi satu task dekat staff dia tu untuk siapkan dalam tempoh masa satu tempoh masa. Contoh, aku bagi kau satu task ni, kau kena siapkan dalam masa 14 hari. Tapi staff tu boleh siapkan dalam masa 4 hari. Jadi 10 hari lagi dia tak perlukan untuk hadir ke office sebab kerja dah siap. Jadi kalau kita boleh adapt dengan cara macam tu, takkan akan berkuranglah orang menggunakan jalan raya untuk kerja, betul? Akan berkuranglah pengguna-pengguna jalan raya untuk kerja. Jadi lebih produktif dan lebih memberi motivasi untuk staff-staff menyiapkan kerja dalam masa yang lebih cepat. Itu untuk yang kedua. Yang ketiga, kita kena memurahkan konsep SOHO. Mana staff bekerja dalam walking distance dan boleh terus sampai ke tempat kerja. Yang ini memerlukan kerjasama banyak pihak, jabatan-jabatan berwajib. Kita kena murahkan bahan-bahan binaan kita. Tapi antara solution yang Abang Kejis nampak, nak buat SOHO tapi version yang kos rendah, kita boleh memurahkan atau merendahkan atau memfokuskan kepada teknologi tube, iaitu asrama tube. Macam tube hotel, kapsul hotel yang kita tengok kat Jepun tu kan. Jadi staff-staff boleh tidur dekat situ, boleh mandi kat situ dan boleh pergi kerja kat situ. Jadi kuranglah manusia yang menggunakan jalan raya. Yang keempat, macam biasa kita dah tahu solution ni, memajukan pengangkutan awam. Okey, tak nafi memang negara kita sangat-sangat mementingkan pengangkutan awam. Kita ada LRT, LRT3, MRT, kita ada ERL, kita ada macam-macam lagi yang akan dibina untuk kereta api laju antara negeri pula pun dalam proses untuk negara kita bina. Tapi Abang Kejis rasa, ini Abang Kejis nak share pendapat Abang Kejis je lah. Kalau macam kita nak selesaikan masalah tu, first kali kita kena rangka untuk population 50 tahun akan datang. Contohlah 50 tahun akan datang, population kita 60 juta. Kita doublekan capacity tu. Kita buat untuk 120 juta orang. Tak apa, biar kosong sekarang, tapi at least untuk long term, long run, kereta api tu boleh digunakan dan memberikan manfaat, memberikan penjanaan ekonomi, memberikan kecekapan pengangkutan daripada point A ke point B tanpa menambah baik, tanpa proses-proses menambah baik. Jadi negara kita boleh fokus kepada pembangunan teknologi. Yang keduanya adalah seperti pengangkutan robotaksi. Okey, bila korang parking kerja 9.5 lah, dalam masa 9 ke 5 tu dah ada berapa jam? Ada 8 jam, betul? Korang tak gunakan kereta korang. Jadi dengan sistem robotaksi, sistem pemanduan kereta sendiri, di mana kereta tu korang boleh sewakan secara automatik, dia pandu sendiri sambil korang jana duit daripada kereta korang, sambil orang lain tak perlu tambah kereta. Dan benda ni akan menjimatkan, first kali jimat, second lagi korang boleh jana pendapatan. Mungkin benda ni agak susah nak buat untuk zaman sekarang sebab ia memerlukan AI, memerlukan keselamatan cyber. Tapi satu masa kalau kita tak fikir cara ni, negara kita akan ke belakang. Dan untuk pengangkutan awam juga, Abang Kejis sarankan kita menggunakan tenaga solar. Kita ada segala sumber yang ada. Kita ada benda yang nak buat sel solar tu, kita ada untuk nak buat storage pun kita ada. Negara kita ada benda yang nak buat storage, iaitu bateri tu. Jadi first kali kita kena buat sel solar, kita buat sel bateri. Jadi pengangkutan awam ni kita kena menggunakan kepada renewable energy, iaitu tenaga solar dan elektrik. Okey. Yang kelima, Abang Kejis nak cerita dengan korang tentang memajukan ekonomi desa. Apa kena-mengena memajukan ekonomi desa dengan kesesakan lalu lintas? Okey, korang tak fikir
macam Abang Kejis fikir. Okey lah, Abang Kejis tak cakap Abang Kejis betul. Ni Abang Kejis share pendapat Abang Kejis. Kebanyakan orang berhijrah kat bandar, ada yang daripada Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu datang ke Kuala Lumpur, padatkan Kuala Lumpur, padatkan jalan Kuala Lumpur, berpisah dengan mak ayah, berpisah dengan kampung halaman, semata-mata nak bekerja kat bandar untuk mendapatkan duit elektronik ataupun duit kertas. Abang Kejis rasa kita perlu faham konsep duit elektronik dan duit kertas. Itu tak salah, dan kalau kita tak faham benda tu, negara kita ketinggalan. Cumanya kita kena jadi lagi kreatif, iaitu dengan memajukan ekonomi desa. Negara kita terlalu banyak bergantung kepada sumber-sumber makanan luar. Tak payah cakap lah, bawang putih, kentang, cili. Negara kita tak hasilkan dengan secukupnya. Setiap tahun kita import berjuta-juta ringgit makanan daripada luar. Apa salahnya kita bangunkan ekonomi kampung tu untuk menjana hasil makanan di badan kita. Kita nak buat apa dengan tanah-tanah dekat kampung kita tu? Jadi kita kena majukan pertanian. Kita kena majukan apa yang ada dekat kampung. Jadi benda ni lebih kepada penyediaan fasiliti untuk orang-orang di kampung. Kerajaan kena, pihak berkuasa kena mengurangkan kos pembinaan rumah ataupun mengajar ilmu pertukaran supaya orang-orang yang berada di desa boleh bertukar untuk rumah sendiri. Okey, dah ada rumah settle, sekarang ni nak dapat pendapatan pula. So kena majukan pertanian, buat pusat-pusat penyelidikan untuk membangunkan pertanian. Jadi kat situ ada peluang pekerjaan. Di samping hasilnya boleh digunakan untuk menjana peladangan tu yang akhirnya memberi makanan kepada seluruh negara kita. Kita panggil food security. Jadi benda ni adalah amat penting. Jadi bila orang duduk kampung, tapi dalam masa yang sama kita juga kena mantapkan fasiliti seperti internet, seperti pencapaian ilmu dekat kampung tu. Maksudnya kena hantar orang-orang yang bijak pandai untuk jadi cikgu, untuk bangunkan kampung tu juga. Jadi benda ni lebih kepada pendapat peribadi Abang Kejis. Dan yang terakhir, rancakkan transaksi online. Okey, kadang-kadang kan bila korang fikir kan, bila korang tunggu dekat kaunter masa untuk urusan-urusan rasmi, macam nak renew road tax ke, nak buat carian rasmi dekat pejabat tanah ke, kadang korang fikir kan dalam otak korang kan, kalau benda ni semua online kan senang. Pernah tak terdetik macam tu? Okey, jadi bila pada satu masa kita mampu ataupun kita berada di satu position, bila kita naik pangkat ataupun orang yang mendengar ni rasa benda tu mampu buat, jadi kita lebih rancakkan transaksi online. Jadi kuranglah orang pergi pejabat tanah, kuranglah orang pergi JPJ, jadi kuranglah orang bergerak atas tujuan tu di atas jalan raya. Jadi menjimatkan masa kat situ, lebih urusan tu jadi lebih cepat. Cumanya kita kena pertingkatkan mutu kelajuan internet kita, pertingkatkan keselamatan internet kita. Jadi itu je perkongsian Abang Kejis untuk kurangkan masalah kesesakan lalu lintas. Ingat, setiap tindakan kita akan dominokan benda yang lain. Jadi apa yang kita buat sekarang, dia akan berkait. Jadi jangan pandang remeh walaupun benda tu kecil. Jadi Abang Kejis mengingatkan diri Abang Kejis juga, akhir kata, sebelum kita kena ada idea-idea ni semua, kita kena faham kewangan. Sebab bila kita tak faham sistem kewangan, kita tak akan mampu buat semua idea ni. First kali, kena ada duit dulu. Okey, duit kena ada. Kedua, korang kena ada kecintaan terhadap ilmu. So, korang kena faham satu-satu benda tu supaya bila ada ilmu, orang cakap knowledge is power. Tak guna kalau ada duit tapi tak ada ilmu. Dan yang terakhir, dalam kita bersikap baik, kita juga kena menjadi satu anak bangsa Malaysia yang pandai. Okey, terima kasih kerana sudi tonton Sembang Serius nombor 2. Hope jumpa korang untuk video akan datang. Kalau ada salah, ada benda nak tambah, korang boleh letak kat ruang komen kat bawah. Terima kasih kerana sudi.